Hari ni nak sebut para awliya, para anbiya, para nabi dulu dia doa nah dengan Tuhan. Ya Allah, adullani man ahbabta. Ya Allah, mu tolong tunjuk kat aku siapa kekasih-kekasihmu. Tuhan, mu tolong tunjuk kat aku, mu tolong royak kat aku siapakah kekasih-kekasihmu ya Allah. Dan gitu juga dengan para awliya illah juga doa Tuhan, mu tolong tunjuk kat siapa kekasihmu. Apakah aku ni termasuk orang yang mu sayang Tuhan? Tuhan, apakah aku ni termasuk dengan orang yang mu kasih Tuhan? Tuhan, apakah aku ni termasuk dengan orang-orang yang mu masuk dalam rahmatmu ya Allah. Nabi doa, para awliya doa. Nabi Musa juga bertawajuh dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, mu tolong tunjuk gak orang-orang ciri-ciri orang-orang hak mu kasih. Maka Allah Taala jawab, mudah je. Kita cek kita ada ke tak muasafat ni. Sifat-sifat ni ada ke tak? Kalau tak ada, jangan dah harap. Fa auhallahu ila Musa alaihi salatu wassalam. Qala iza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri. Mu perhati, apabila seseorang manusia ni banyak zikir kepadaku, apabila banyak dia ingat kepadaku, fa'lam inni azintul zalika wa innu uhibbuhu. Sesungguhnya aku telah mengizinkan dia untuk menjadi kekasih aku, maka sesungguhnya aku telah sayang kepada dia. Maka kita boleh faham, kita boleh tahu bahawa orang-orang yang Tuhan kasih ialah orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Iman Al-Basyumi, Syekh Iman Al-Basyumi dia doa dengan Tuhan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, apakah ada orang yang lebih banyak selawat lebih daripada aku? Ada orang yang lebih banyak selawat lebih daripada aku? Nah, doa dengan Tuhannya, doa dengan Tuhannya. Akhir sekali malam tidur, maka Rasulullah mari. Syekh Al-Imam Basyumi, bangun. Syekh Basyumi selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Apabila selawat, maka ya Rasulullah, izin hamba nak tanya ya Rasulullah, adakah ada orang yang melebihi daripada aku ni selawat? Adakah ada orang? Syekh Basyumi, Al-Imam Basyumi 50,000 dia selawat. Rasulullah senyum. Imam Basyumi, ada lagi orang yang lebih banyak daripadamu. Siapa dia ya Rasulullah? Al-Imam Syekh Dardi, Ahmad Dardi. Berapa Rasulullah? 100,000 sehari. Guru kita 15,000. Diajarnya murid-murid dia 15,000. Kita beratal 15,000. Nak cukup 15,000 beratal. Kiai kita nya suruh 15,000, dia nya buat 15,000. Allahu Rabbi. Iman kita. Bukan gapo pun. Kita selawatnya sikit sangat je. Kurang lebih orang-orang yang pernah berselawat lah. Orang-orang yang pernah berselawat, yang berselawatnya setengah jam 1,000. Setengah jam itu 1,000. Bermaksud kali 15 kali lah. Kurang lebih 5 jam. 5 jam setengah lah. Dah. Tu je. Tapi kitanya buat tu kadang-kadang lama sampai ke 2 jam setengah. Allah, 2 jam setengah, 12 setengah dah. Allah tak berasa. Sebab apa? Sebab belaga angin. Jadi kita learningnya apa? Yang selawat tu jadi lengur, yang selawat tu jadi lambat, yang selawat tu jadi tak erok ni baru 1,200 ni. Sebab apa? Sebab tak belaga angin. Nah, kalau kita buka muka ni kita buka dalam YouTube tu, Allah belaga angin bersengok 2 jam betul je. Apa kita belaga angin? Dah, kita belaga angin. Sebab tu teringat anak kepada Syekh Aiman Jazuli. Syekh Aiman Jazuli ni sebutir kitab yang Dalailul Khairat. Kita baca lebih kurang 2 jam setengah. Apabila baca 2 jam setengah tu kita suruh lama napun. Lama. Kebarakatan selawat yang ada pada dalam kitab Dalailul Khairat dan kitab Imam Jazuli dan kitab-kitab lain. Orang di Fas, orang di Jazuli apabila tak ada hujan, tak turun hujan, orang kapur doa, ya Allah, dengan berkat Syekh Imam Jazuli yang kuat selawat, ya Allah, kalau tak turun hujan mampu habis tanaman hamba. Doa dengan berkat Imam Jazuli je hujan turun.
Doa pula orang kapur ni tak turun hujan. Ya Allah, kalau tak turun hujan mapuhlah utah aku sebab rupuknya mampu habis. Mampu habis Tuhan. Turunlah dengan berkat ni. Kita 2 jam setengah lebih kurang. Kita dalam Ilul Khairat. Al-Mukarram Kiai Haji Syarifuddin Nuh ni dia terima dengan Kiai Anwar di Lirboyo. Dia ambil Al-Mukarram tok guru enten semua, tok guru kita semua lah. Dia ni bahasa orang jenis tak nyoh kat orang. Bahasa orang jenis taimah lah, mah duduk dalam tanah tak rega napa. Tapi apabila tok kedar tu jadi mahal selalu lah. Nah, jadi dia yang terima ni dalam Ilul Khairat. Dan semua kiai maksum pun dia terima dalam Ilul Khairat. Baca lah 2 jam setengah tu tidak lama napa. Dah tidak lama. Jadi tuai kita ni namanya Syekh Al-Imam Al-Jazuli. Orang kapur dia ni semua sekali bertawasul. Orang luar daripada kapur dia pun bertawasul. Kalau tak turun hujan memang selawat dengan Imam Jazuli. Tiba-tiba satu hari dia nak gambar ismaya, nak semaya asar, pergi tengok air balasah dia nya kering ketong tak ada. Ambil timur tak ada air. Ya Allah, cari dia sekitar, cari air. Tak ada. Cari air situ tak ada, cari tak ada. Welah. Tiba-tiba dia kena balik, jumpa dengan budak tino kecil ya. Budak je satu lah kita kata, kurang lebih umur 7 tahun. Imam mari mana? Imam mari mana? Tak ada. Alhamdulillah aku nak mayasa air tak ada. Apa tak ada airnya Imam? Imam tak tahu ke? Tahu gapo? Imam ka orang kapur ambo. Kapur ambo jauh nu. Kalau tak ada hujan, tak ada air gapo? Dengan berkat Syekh dengan berkat Syekh yang kuat selawat, mesti hujan turun lah tu. Oh gitu ha. Lepas tu orang kapur lain gitu juga Syekh. Orang negeri lain gitu juga. Lepas tu Syekh apa ya cari air authority carinya. Gitu ke? Imam Jazuli tak tahu bahawa dia yang kuat selawat, tiba-tibanya dia tidak pernah mengambil kesempatan dengan barakah rahmatnya selawat, tak pernah doa pun. Kata budak tu Syekh, tiga Syekh ludah dalam lagu Syekh, nak tahu lagu mana? Imam Jazuli kata, betul kau budak tino ni, kau kecik aku ni. Imam Jazuli pergi di lagu, tengok orang kanan tak ada, kiri tak ada, takut tak jadi. Dia pun ludah tu ludah. Apabila ludah air naik, Masya Allah, ya Allah, aku akan karya kitab yang aku baca selawat-selawat semua aku baca dalam kitab dalam Ilul Khairat ni dia baca, maka dia karya semua. Jadi kita nak ayat bahawa kitab dalam Ilul Khairat ni barakah. Kata Syekh Husin Siraji Maki, dia baca setiap hari ni, habis setiap hari dia baca. Jadi kita kalau lah tak ada, malah baca selawat, beli letak di rumah. Mana saja butir-butir selawat yang ada akan memberi syafaat dan pertolongan untuk kita dari akhirat kelak. Sebab apa? Sebab aku sayang dengan nama Nabi yang ada dalam ni. Sebab aku tuju dengan nama-nama, dengan asma Rasul yang disebut, yang dipuja hak dalam ni. Maka kita beli sifat. Sebagaimana yang Nabi sebut, siapa dia tulis selawat je, selawat tu akan berselawat sampai hari kiamat. Kita tulis dalam kitab, kita letak, maka pahala selawat akan terus berkekalan. Bos butir kitab ni kita beli, nak baca mata tak nampak, debu nak baca tak ada masa, letak ialah diberi rahmat dan kebarakatan. Sebab tu ana tengok dengan benda-benda yang tidak sia-sia ialah kita mengingati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man ahabba syai'an, siapa nak tahu kasih kepada sesuatu, fa aktsara min dzikri, maka dia banyak sebut benda tu, menunjukkan bahawa minat dan kasih dia kepada benda tu tinggi. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana anda sebut sama-sama, Ubay bin Ka'ab bin Ujrah pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aj'alu min salawati ya Rasulullah rub'un. Lagu mana kalau masa aku 24 jam ni aku bagi 1/4 untuk aku selawat kepada kamu ya Rasulullah. Rasulullah kata, in syi'ta, kalau mu nak silalah, wa in zidta fa huwa khairul laka, kalau mu tambah banyak lagi maka terlebih baik bagi kamu. Ya Rasulullah, aj'alu salawatin nis, aku akan selawat kepada kamu kalau seandainya 24 jam, 12 jam selawat kepada kamu. In syi'ta. Ya Ibnu Ujrah, kalau seandainya kamu nak,
12 jam tu muslawat untuk aku, sila. Wa in zidta khairul laka. Kalau mu tambah lagi terlebih baik bagi kamu. Ya Rasulullah, aj'alu salawatil laka kullaha ya Rasulullah. Aku akan jadikan sisa-sisa masa aku untuk selawat kepada kamu sepenuhnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab gana. Rasulullah jawabnya, qala Rasulullah sallallahu izan yaghfir dzambaka. Kalaulah mu selawat sebagaimana mu sebut tu, dosa-dosa kamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takfi hammaka. Apa saja kedukaan yang kamu ada, apa saja bala yang menimpa kamu, apa saja kesulitan yang ada, apa saja keperluan yang kamu nak, apa saja hajat yang kamu niat, maka memadailah dengan berselawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu selawat ni benar besar. Selawat benar besar dan mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang luar biasa rahmatnya. Kita tengok lagu mana pokok kayu. Pokok kayu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam sirah yang cukup masyhur. Pokok kayu yang kita sebut pokok khemur. Duduk di dalam masjid Nabi ada sepuh khemur. Yang mana setiap kali Nabi semaya, Nabi akan pergi sapu pohon khemur tu. Setiap kali Nabi nak baca khutbah, nak berkhutbah, Nabi nyana batas khemur. Maka apabila jemaah ramai, supaya dululah kita duduk bawah je. Apabila duduk bawah tak nampak orang tidur belakang. Maka laninya adanya meja. Gitu juga dengan Rasulullah. Semasa Rasulullah orang tak ramai, maka duduk bawah. Diri khutbahnya nampak lagi. Semakin ramai, maka sahabat-sahabat buatnya mimbar. Apabila mimbarnya naik atas mimbar, Nabi berkhutbah atas mimbar. Duduk pada tangga yang ketiga. Apabila duduk tangga yang ketiga, mula-mula bunyi kohor je. Bunyi anan. Ka'anan as-sabi. Bunyi ringitan suara budak teriak. Sahabat-sahabat jenguk belakang. Jenguk mari tengok mari apa semua sekali. Masing-masingnya tusaffar la tahsulu. Masing-masing tak jumpa cari gapo suara tu gapo, tengok mari. Tahu-tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Apabila suara tu semakin kuat, apabila suara ringitan, suara budak tu semakin derah, sahabat-sahabat seolah-olah, siapa dia bawa budak pula ni? Khutbah jemaah ni bunyi geger, ganggu nak dengar khutbah apa tak boleh. Cari mari. Rasulullah tengok apabila sahabat kalut war ribut, maka Rasulullah pun turun daripada tangga mimbar, menuju dia tengok dengan pohon khemur, pergi peluk pohon khemur, tepuk. Tak usah sedih lah, tak usah duka lah. Bukan aku benci, bukan aku gapo, cuma suatu keperluan. Mu nak gapo sebenarnya? Nakhlah ayuhan nakhlah alaka hajah. Rasulullah tanya, mu ada hajat kau? Mu nak gapo kau? Pokok khemur boleh kecek. Subhanallah Tuhan. Pokok khemur boleh kecek. Pokok khemur kata gapo ya Rasulullah? Aku rindu sangat dan aku terasa apabila mu tidak lagi nyanda kat aku apabila mu berkhutbah. Aku tak say ya Rasulullah, kalau seandainya nama aku ni pisah denganmu ya Rasulullah. Usia aku ni semakin aku rasa semakin tak lama dah, tiba-tiba aku semakin jauh jarak kehidupan aku denganmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kalau boleh aku nak sentiasa duduk denganmu. Rasulullah kata, mu tak sedek teriak, mu nak gapo? Mu nak gapo? Pokoknya mu ayat mu nak gapo? Apakah nak kalau seandainya aku doa kamu, maka mu ni sentiasa hidup comel segar mega belaka. Jawa kata ceger buger. Dalam keadaannya subuh boleh buah. Orang Malaysia mari dia selfie dengan mu akan jadi glamour, akan jadi sahur. Nah, mari orang ni pelepak ambil gambar. Mari orang ni nenek kamu pelepak ambil gambar. Selfie. Mu nak kata sih, apabila semua orang mari ni akan duduk pakmu, dia mu akan jadi sahur ni pun kamu hidup sama Nabi lagi ni. Orang pakat jamu, apa nak ambil berkat Nabi? Mu tak kena kawi gapo kelak, mu akan sena. Mu nak kata si. Yang kedua, mu akan berada dengan aku dari akhirat fil jannah. Nak ni ya Rasulullah, biarlah tak sahur. Biarlah aku orang tak kenal. Biarlah aku tertutup pun. Orang tak pandai aku tak apa, orang tak kelih aku tak apa, tapi aku sentiasa duduk dengan kamu. Sebab tu kata riwayat, pokok khemur tu ditanam bawah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dah duduk bawah mimbar Nabi. Apa? Kerinduan dia selepas daripada kewafatan Nabi, siapa kau mampu? Ya Allah Rabbi, siapa kau mampu? Pokok kayu, pokok khemur, tidak sekolah harap napung, tak ada napung gapo-gapo. Maka dia apabila Nabi wafat, maka dia seolah-olah mati-mati. Orang ambil pokok khemur tu, tanam bawah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan, alangkah moleknya Tuhan, alangkah hajaknya kita ya Allah. Kalau seandainya hati kita walaupun mulut duduk buat, tapi kita sentiasa berselawat pada Nabi. Agak gamuknya payah kau selawat. Payah sebab kita tak biasa. Rohak sebab kita tak biasa. Kita nak selawat-selawat tengah orang ramai. Amak kata lebat warung baik kita kecek buat sikok dah. Baik kita ngatur kok sikok dah. Baik lagu tu. Jadi kita nampak lagu tu. Dah. Sedangkan ana nak sebut lagi. Pokok-pokok kayu juga rindu dan kasih pada Nabi. Lagu mana yang ana pernah sebut sama-sama? Lagu mana satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan tepi hutan. Tiba-tiba Nabi dengar orang panggil suara dia, orang panggil dia, suara panggil dia. Ya Rasulullah, atlikuni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, atlikuni ya Rasulullah. Rasulullah, pelepah aku ni Rasulullah. Pelepah aku Rasulullah. Pelepah aku ya Rasulullah. Rasulullah tengok kiri kanan tak ada air. Dia beratur sini. Atlikuni ya Rasulullah, tolong lepah aku ya Rasulullah. Rasulullah tengok-tengok tepi hutan, kena apa? Rusa kena jerat. Apabila rusa kena jerat, maka Rasulullah pergi nak lepas kau tak sih, sebab hak orang ni nak lepas kau tak sih. Lama ke kalau lepas hak orang dosa. Kalau tak lepas mana binatang ni telah minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pergi tempat rusa tu, maka rusa tu royak, ya Rasulullah, pelepahlah aku. Amo mari sini bukan nak galak Rasulullah. Amo mari kawasan-kawasan hutan-hutan nipis ni, mari kawasan-kawasan ada daun-daun kayu muda ni ya Rasulullah. Bukan amo nak mari galak-galak dak. Amo nak cari makanan, nak cari daun-daun kayu untuk membekalkan susu amo ni kepada anak amo hok duduk dalam rebel, dalam sarang ni dia ada 2 ekor ya Rasulullah. Ada 2 ekor anak tino seekor, anak jantan seekor, duduk kecil lagi dalam rebel, dalam sarang. Sarang kau gapo dia ikutlah dah istilah tu, dia ada istilah dia. Dah. Maka dia duduk tunggu amo Rasulullah. Lepaslah Rasulullah, amo mari. Atlikuni ya Rasulullah wa wa'duka rji' ilaika ya Rasulullah. Aku akan mari balik kamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah lepas. Apabila Rasulullah lepas, suka ya Allah, suka. Maka rusa tu terlalu suka sampai ke joget depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Rusa tu boleh, ya Allah Tuhan. Luar biasa. Rasulullah duduk tengok dengan gelagak yang ada pada rusa hak terlepas tu, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, cuf pergi. Apabila pergi berunggah sampai di rumah, asri'i ya banati wa auladi. Cepat mek, cepat awal isak. Irdain, cepat isak mek, cepat. Isak. Mak bapa nak suruh cepat. Kes kalau kan belamba musuh isak dulu, biar susu belari molek dulu. Ni Israel cepat bapa. Tak leh, mek, tak leh awal sebab aku telah janji dengan Rasulullah balik metang patut nak pergi lalu. Aku nak pergi nak nyusu dah. Nak nyusu sebentar je. Minta dengan Rasulullah untuk nyusu. Tak ada dah nak belamu, tak ada nak main gorang denganmu, tak ada nak backup gapo, tak ada dah mek, tak ada dah weh. Dak nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Kata anak usa, wallahi ya ummi, demi Allah ya mak, haram bagi aku mengenyangkan perut aku sedangkan Rasulullah tengah tunggumu. Haram mak, pergi lalu mak, amal apa pun tak apa. Amal apa pun tak apa. Pergi lalu mak. Maka usa ni terus pergi. Apabila pergi dari awal sampai ke akhir, tuai jerak, tuai racik duduk perhati suasana yang luar biasa. Lagu mana orang ni tak kenal batai hidung, tapi orang Badui ni kata dia ni orang luar biasa. Sebab rusa boleh kecek dengan dia, rusa boleh joget depan dia, tiba-tiba pergi mari nak suruh ikat ya Rasulullah, qayyiduni. Ikatlah Rasulullah sebagaimana kita janji. Qayyiduni ya Rasulullah. Ikat balik ya Rasulullah. Apabila Rasulullah nak ikat, orang Badui itu kata, alakah hajatullah
Apakah mu ada hajat dengan benda ni, dengan rusa ni? Mu nak ke rusa ni? Rasulullah kata, kalau seandainya tidak keberatan, ni milikmu kau. Amo tahan racik, amo tahan juga. Kalau gitu, aku show supaya lepas. Apa? Sebab dia ada anak lagi, siapkan anak dia, nak cari upah, nak cari makanan, nak uwi susu dan sebagainya. Maka dia lepas. Apabila dia lepas, maka kehaibatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rusa tu sebeloging, rusa tu kata asyhadu annaka ya Muhammad sayyidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasuluh. Aku telah menjadi saksi ya Muhammad bahawa kamu adalah seorang rasul, kamu adalah seorang nabi dan merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui itu dengar nashhad ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebarakatan selawat luar biasa. Keberakatan selawat luar biasa. Sebab itulah kita dengar kisah lagu mana Ibrahim Idham, lagu mana Abdullah bin Khawas, yang dia tengok orang muda, seorang orang muda yang luar biasa, cukup luar biasa. Kira dia 3 kali habis tawaf, orang ni tak habis lagi tawaf. Luar biasa budak ni. Orangnya muda lagi, ngaji duana ni. Dah jalan selakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan selakah sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adik kiri sallallahu ala Muhammad, adik kanan sallallahu ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, apa tak baca doa-doa lain? Sedangkan doa-doa lain telah ada. Doa-doa sebutir buku dah. Doa-doa yang diajar, doa yang dibaca oleh Nabi. Tapi dia sepanjang tawaf ni dia berselawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbi bakpola. Bakpola jadi lama. Aku nak tanya bakpo ni. Dia baca gapo yang lambat? Tak boleh bawa orang kalau lagu ni bawa orang jeng habis ni. Dah. Selepas daripada dia semaya, lepas pada dia baca Quran, orang tu baru sudah, baru mari nak semaya sunat tawaf. Kata Ibrahim Idham, kata setengah riwayat Abdullah bin Khawas, dia pegang awal, tak payah nak tanya. Aku tengok mu ni luar biasa. Jalannya sallallahu ala Muhammad, akak kaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Lepas tu mula kau kecil-kecil pula tu. Gapo dia mu selawat ni, mu ambil apa mu selawat apa yang luar biasa ni, yang menyebabkan mu ni termotivasi dengan selawat, membaca selawat ni, tak baca doa-doa itu apa. Ayuh, dia kata panjang kisah ni. Amo dalam perjalanan mari dalam rombongan amo bawa ayah amo. Tiba-tiba siapa tengah-tengah pada pasir ayah hamba mati. Ada dalam kitab Majalis Susuniyah, ada dalam kitab Lumatul Aurat. Maka apabila tengah jalan tu ayah hamba mati, ya Allah, sedih enggak? Allah lah tahu. Sedih tegak tak tahu. Tak ada benar. Kalulah boleh bayar dengan kesedihan hamba ni, hamba akan bayar. Kalulah dengan cara bayar hamba ni untuk nak tutup aib malu hamba, hamba akan bayar. Buat apa? Ayuh hamba muka jadi hitam lega. Ya Allah Rabbi. Kalau orang tengok dia kata su'ul khatimah, yang dia sebut sebagai ahli neraka. Su'ul khatimah, amo malu. Malu amo pun tudur dengan kain ihram. Apabila tudur amo tengok tengah malam dalam keadaan gelap gelemak muka dia hitam. Ya Allah, kau buka kau hitam, kau buka kau hitam. Sedangkan hampir nak subuh dah. Apabila hampir nak subuh duk neng. Lagu mana lah Tuhan, kalau seandainya Jumaat tengok pagi esok, mesti orang ngumpat kita, mesti saya kita akan kata dia kita akan cedera hati. Apa yang paling pentingnya ialah maruah ayah kita. Ya Allah, napa orangnya juru sangat, tiba-tiba hitam lega. Mesti orang kata Allah buat dosa besar ni, mesti ada benda-benda syirik ni, mesti dia buat benda-benda maksiat banyak. Siapa kau hitam lega muka? Tu orang tidak kita. Maka dia terus dengan berselawat. Dia terus dengan berselawat. Ya Allah, tak ada dah satu kekuatan untuk nak angkat musibah dan bala ni. Tuduh dengan kain ihram, terus dengan selawat, dengan letihnya, dalam keadaan tengah malamnya ngatuk, jadi go. Lalu mari ikut belakang Rasulullah, sapu belakang dia. Ya syabakum, bangun orang muda, bangun orang yang kuat berselawat, bangun. Bangun. Rasulullah hakak. Aku tahu mu dalam keadaan duka cita. Aku tahu mu dalam keadaan kesedihan. Aku tahu mu dalam keadaan capur bau, dalam keadaan malu, dalam keadaan agung, dalam keadaan tak kena rasa. Maka mu tengok, maka Rasulullah sapu seluruh tubuh ayah dia.
Maka apabila disapuh tangan Rasulullah atas jenazah hok itu lega, ya Allah Tuhan, jadi sinar bana muka jadi putih, jadi cerah bersinarnya seumpama dengan bulan penuh purnama. Maka orang tanya khabar, demi Allah dan Rasul aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan lepas kakimu sehinggalah mengoyak siapa Tuhan ni sebenarnya, siapa Tuhan sebenarnya. Akulah Tuhan selawat. Aku mari ni oleh kerana dengannya suaramu berselawat dan ayahmu ni, aku tahu walaupun pelbagai maksiat yang dia buat, selawat dia tak pernah tinggal. Semasa dia hidup, semasa dia nak tidur, dia tak pernah tinggal dengan selawat dia, dengan 100 kali berselawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dengan berselawat 100 kali setiap kali dia nak tidur. Maka aku mari untuk bagi syafaat dia. Maka dia sapu. Apabila dia sapu, mukanya cerah cuaca seumpama bulan penuh purnama. Maka kesimpulan yang anda nak sebut, walaupun kita sibuk dengan ibadat-ibadat lain, 3, menjamin kebahagiaan kita atas muka bumi. Hati kita boleh jadi lina, hati kita boleh jadi tenang. Kata Hasanul Basri, kesimpulannya ialah tafkidu halawatal hayah fis salah. Kita akan kehilangan ketenangan, kedamaian, kesempurnaan hidup apabila kita tak ada 3 perkara ni. Al-ula minha as-salah. Kita jaga semaya. Kita jaga semaya ni, semaya ya di air semaya lagi. Air semaya kita kena jaga. Dah, kesempurnaan hidup kita akan jadi tidak linear apabila kita tidak jaga 3 ni, kata Hasan al-Basri. Yang pertama solah semaya kita. Air semaya kita perlu kita jaga. Air semaya kita, syarat untuk sah semaya, air semaya kita. Rambut kita ni, rambut yang kita sebut ni wazarah ni, ekor cicak. Bagi muslimat, dah, ekor cicak ni jangan akak ni, sebab dia anggota yang wajib kena basuh. Maka dia kena turun, dia kena basuh molek. Lagu mana muka dia, kalau seandainya dia bukan gapo dia ni, bukan dia tok bedok tertebal sangat, tapi dia nak ilah dengan pucak dia. Dia pun sapu tamu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sehinggalah menghalang wusulul ma' ila jildiha, sehingga menghalang air daripada rapat kulit dia. Maka semaya tidak sah. Maka nak cara sah, maka dia kena sapu dan sebagainya. Cara ambil air semaya, cara dengan semaya. Kita tengok semaya ni macam-macam yang perlu kita belajar. Ada orang takbir Allahu Akbar, ada orang takbir Allahu Akbar tak panggil, ada orang takbir Allahu Akbar gini, Allahu Akbar macam-macam. Tak tahulah dia ngaji lagu mana, gurunya yang sama, tapi apabila buat fatwa macam-macam. Ikut dengan kita, insya-Allah kita selamat. Yang kedua ialah biqiraatil Quran. Di rumah dia tak penuh dia baca Quran. Tak rajin. TV 1, TV 2, habis TV 2, TV 3, habis TV 3, habis TV sebelah pula, habis TV sebelah, habis TV 17 pula, habis channel, habis konak dia. Dia cari siaran tu. Apa? Alasannya dia jadi puas. Dia jadi hidup tak kemah kalau tak tengok TV. Maka kata Hasan al-Basri, apabila di rumah dia tu tak ada cara dia baca Quran, yakinlah bahawa ketenangan dia, ketenangan rumah tangga dia, ketenangan anak-anak dia, Tuhan tidak akan buat turun. Sebab tak ada pun baca dengan ayatullah. Yang ketiganya ialah fi zikrillah, iaitu orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, kata Hasan al-Basri, ketahuilah, wa in wajadtuhunna wa illa wa'lamu fa innal babil mughlaqun. Kalau ketiga-tiga ni tak ada semua, ketahuilah hati kita telah mati. Mati belum sampai ajal. Maka kita kena berubah dah. Panggil orang semaya hajat lah. Panggil orang lah untuk semaya hajat, untuk hidup balik hati kita. Dan seafdal zikir 2. Afdal zikri ma qultu ana wan nabiyyu min ba'di qaula la ilaha illallah. Dan selawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk akhir, selawat ni kalau kita baca banyak, esok kita pergi royak. Tempat majlis mana kibah, anak ayat satu pengumuman ni, anak semalamnya 10,000 selawat. Bukan nak nyahu, nak bagi tahu je. Tak batal. Tak batal. Selawat pagi ni nampak je lagu ni 2,000 lebih dah subuh tadi. Selawatnya ramai-ramai. Tak batal juga. Selawat setiap ni, Zuhur lepas ni, Zuhur lepas ni. Bukan nak nyahu-nyahu gapo Tidak nak nyahu-nyahu kita buat lagu ni sama kita 2,000 Zuhur, 2,000 selawat. Tak hancur.
Apa? Hazihi hadiyatun bi fadlillah minna ilaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ni merupakan ucapan selawat aku baca ni untuk kamu dengan rahmat daripada Allah. Aku beri hadiah kepada kamu ya Rasulullah. 2,000, 1,000 dan sebagainya. Tapi kalau semaya, alhamdulillah, bukan nak nyahu gapo malainya Allah. Pening sikit pagi ni sebab malam maya tahajud kita. Hacuh lalu dah. Allah malam tu Allah dah 2 juz je baca jadi penat kan. Sepek kena gitu kala air. Penat baca 2 juz je. Sekali dah juga 3 juz. Hancur kepala kita. Hari ni puasa ni bukan nak nyahu, tak ada makan lah tu. Walaupun sedap pun tak ada makan. Hancur. Semua hancur. Dah, tahun ni ya kita tak pergi umrah sekala gak. Awal tahun pergi, akhir tahun pergi. Pergi semua kita bukan nak nyahu kat orang pun. Hancur umrah kita. Semua hancur kecuali selawat. Sebab tu selawat lah. Mudah-mudahan kata guru kita, siapa dia yang dah ada hajat, siapa dia yang ada hajat dunia ataupun hajat akhirat, maka dia selawat malam Jumaat 15,000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca 15,000 kali. Akhir sekalinya baca 3 kali wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah Nabi Muhammad, kekasih Allah, kekasih bagi orang yang berselawat, kekasih bagi musuh Allah. Apabila tengok Nabi Muhammad Al-Habib, maka dia kasih. Turja syafa'atu, yang kita mengharapkan dengan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Apa saja bala, apa saja bencana, apa saja musibah yang apabila kita baca selawat, insya-Allah diangkat. Maka kita baca. Bukannya banyak 15,000.